datang ke Sarawak. Katanya kena pergi, jom saya punya pembantu yang pergi sama dengan saya, dia kata jom kita nak pergi naik ekspres. Ingat-ingatkan bas ekspres. Macam dekat sini kan bas kan ekspres tu, sampai-sampai tengok sungai. Terkejut. Itulah pengalaman pertama saya naik ekspres. Alright, tapi alhamdulillah saya suka kat negeri Sarawak ni, dah lama tak balik sana. Macam Aisyah pula, lama tak balik, lama tak pergi sana. Ya, rindu makanan orang-orang sana. Tapi alhamdulillah dah ada banyak restoran di KL ni. Ya, dekat office pun ada, Rasa Sarawak, Dayang Sarawak. Dapatlah kalau rindu tu pergi makan laksa Sarawak. Okey. Kita sebut sedikit mengenai diri saya dalam HR dan dalam kerajaan juga, ya. Jadi mengendalikan bahagian pentadbiran dan bahagian sumber manusia. Jadi nanti insya-Allah kita sama-sama berkongsi pengalaman, ya, macam mana kita nak menguruskan dokumen kita ni dengan lebih teratur dan lebih tersusun mengikut kepada sistem kita yang ada, right? Walaupun sekarang ini kita sudah dikomputeriskan, tapi kita kesekurang-kurangnya kita faham sistem-sistem yang sedia ada, alright, ya. Yang lama dan juga macam mana klasifikasi tersebut dilaksanakan. Okey, itu sedikit mengenai diri kita. Bersama dengan saya adalah pembantu saya Khairul yang akan ada pagi ini, dan pastinya lah Cik Puan Siti Aisyah kita. Okey, alright. So sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, ya, kita tengok dulu, saya nak berkongsi dulu kita punya skrin. Ya, kita punya skrin, saya nak kongsi sekejap. Boleh nampak tak skrin? Sekejap ya, saya buat kongsi. Share. Screen share. Okey, boleh nampak tak skrin saya? Kita nak tengok dulu. Boleh nampak? Puan Lina nampak ya? Nampak. Aisyah nampak Aisyah? Alright. Okay. So ini adalah skrin kita. Nanti kita akan berkongsi. Saja saya nak check sound. Boleh dengar tak? Boleh dengar? Boleh dengar tak Aisyah? Musiknya? Okay. Alright. So maknanya okay. Alright, kita tengok dulu apa objektifnya. Objektif program kita pagi ini adalah untuk melihat mengaplikasikan konsep-konsep mengawal rekod dan fail, bagaimana pengawalan boleh dilaksanakan, menggunakan prinsip-prinsip pengurusan fail yang berkesan, mengambil langkah memperbaiki sistem pengurusan fail, memulakan tata cara membuka, mengawal selia dokumen dan fail, mengenal pasti masalah-masalah pengurusan dokumen dan fail, dan juga mempelajari kaedah terkini dalam pengurusan fail. So itu adalah objektif program kita yang akan kita lihat pada hari ini. Jadi daripada pukul 9 ni kita akan lihat, kita dah ada pendaftaran, dah sign in. Nanti kita nak berkenalan, saya nak berkenalan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Lepas itu dalam pukul 10.30 kita ada rehat. Tuan-tuan dan puan-puan rehat, stretching, maklumlah kan komputer ni kan. Jadi kena ada tu, so kita akan berehat. Lepas itu kita akan sambung lagi pukul 11 sampai pukul 1. Pukul 1 sampai 2 suku kita ada rehat untuk makan tengah hari. Yang nak bersolat. Pukul 2 kita akan sambung balik dalam 2 suku, sesi 2, dan kita akan bawalah sesi kita sampai pukul 5 petang. Alright, itu adalah lebih kurang kita punya jadual. Ya, tapi kalau dalam in between tu nampak semua macam penat sebab apa ni nakkan short break, bolehlah kita adakan break kita. Alright. Kita nak lihat juga kita punya peraturan. Pastinya no smoking tu no problem sebab kita tak berjumpa face to face. Be punctual. Alright, be punctual ya. Lepas nanti kita dah tetapkan waktu, kita masuk pada waktu yang tepat. Sebab maklumlah kita cuma ada 1 hari saja. Yang cantiknya kalau ada 2 hari boleh kita buat macam-macam aktiviti ya. Tapi kita ada 1 hari. So be punctual supaya kita tidak rugi masa. Avoid disturbance. Ni macam mana dalam kita punya technicality ni, dalam kita punya program ini menggunakan Zoom, technical problem kita adalah kadang-kadang dia ada echo dan lain. Okay? Lain tu kita tak boleh nak bantulah sebab tuan-tuan dan puan-puan
Macam puan kita tadi pergi cari kat dapur kan, line yang lebih kuat, terpaksalah cari kawasan yang lebih kuat line dia. Tetapi pada sepanjang masa saya nak tuan-tuan dan puan-puan unmute. Okay, maknanya suara tersebut unmute. Sebab kalau kita mute, kita kena mutekan suara. Kalau kita unmute, nanti dia ada echo. Tapi kalau nakkan soalan, tanya soalan, no problem, onkan saja dan kita akan boleh tanya dan kita akan bincangkan dalam sesi kita. Ya, hadir dalam program kita insya-Allah dan kita full participation, penyertaan, no problem. Ya, bagi pendapat, alright, kasih cadangan, kita akan ada juga ceramah, lepas tu kita ada kerja kumpulan, sama-sama dalam kumpulan insya-Allah. So full participation. Good appearance, pakaian sopan lah. Alright, sebab maklumlah kan kita nampak di screen, tapi kalau katakan ni kita pakai pakaian biasa tapi sopan. Alright, so itu adalah antara kita punya ground rule. Okay. So apa yang saya nak kongsi adalah saya nak kongsi arahan-arahan dalam Zoom supaya kita semua lebih faham lagi. Jadi ini adalah arahan-arahan dalam Zoom. Nanti saya ambil saya punya laser pointer. Okey, ini adalah arahan-arahan dalam Zoom yang ada di depan tuan-tuan dan puan-puan kat sekarang ini. Alright? Ini adalah untuk suara, mute, unmute. Okey? Kalau ini tidak ada tanda pangkah, maknanya saya boleh dengar suara tuan-tuan dan puan-puan. Itu maksud dia unmute. Alright? Tapi untuk sepanjang masa saya nak ini di-mute-kan. Ada tanda pangkah sini. Kalau kita tekan sini akan ada 4 tanda pangkah. Kita tekan lagi dia akan apa? Hilang tanda tersebut. Kalau tak ada tanda maknanya saya boleh dengar suara tuan-tuan dan puan-puan dan juga semua bunyi-bunyi background. Alright, nanti mungkin akan mengganggu kita punya sesi. Jadi kalau tidak ada perbincangan, unmute-kan dia. Maknanya ada pangkah dekat sini. Alright, ini adalah untuk video. Right, dia untuk tunjukkan muka, tekan saja video, maka hilang pangkah ini, tuan-tuan dan puan-puan akan nampak muka. Saya akan nampak muka tuan-tuan dan puan-puan di skrin. Security tak payah risau sebab itu Puan Siti Aisyah yang buat. Partisipan adalah bilangan berapa orang peserta yang ada bersama dalam sesi. Dan ini adalah ruangan chat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan katakan nak tanya soalan dan tak nak bertanya secara suara, mau tanya melalui bertulis, boleh di-chatkan dekat sini. Alright, boleh bagi message to everybody. Okay. So ini kalau nak cuba boleh, ya. Apa kata kita tekan ruangan chat. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tekan ruangan chat. Okay. Tekan ruangan chat. Kalau tak ada di situ, dia ada dalam more, ada chat. Okay. Dalam chat itu ada apa? Ada dari siapa kepada siapa. Alright. So sini ada daripada AAA to everyone. Dia beri nota peserta ada dalam tu. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tekan chat to everyone, type something. Type something dalam chat tersebut. Say hello, selamat pagi. Apa saja, bagi greeting sikit kepada semua tim kita. Silakan. Kita nak tengok chat kita. Are you okay? Alright. Okay, good. Dari Khadijah, dari Lina, dari Khairul. Okay, yang lain macam mana? Okay, dari Hartini. Ya, lagi dari Khairul As. Okay, lagi. Ada lagi? Okay. Good. Dari AAA, good morning. Okay. Dari saya. Hi. Okay, hi everybody. Okay. So, kita semua okay, right? So, kita dah clear dah kita punya chat. So, tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, boleh sahaja chat. Ini share screen. Kalau katakan kita bekerja nanti dalam breakout room, lepas tu kita nak tunjukkan hasil usaha kita tunjukkan apa yang telah di-type di komputer anda.
Kemudian boleh share screen. Semua orang akan tengok screen tersebut. Record tak perlu risau, ini adalah kerja admin. Breakout room pun tak perlu risau, itu kerja admin di mana tuan-tuan dan puan-puan akan nanti dibahagikan kepada 2 kumpulan. Kita ada 8 orang, kita nak bagi 2 kumpulan supaya kita ada kerja berkumpulan. Macam kita buat face to face, alright, face to face kan kita ada kerja berkumpulan. Jadi dekat sini pun ada juga kerja berkumpulan, cuma kita berkumpulan di alam maya. Okay? Alright, ini adalah reaction. Reaction menunjukkan macam mana perasaan anda. Jadi kita pergi kepada ruangan reaction. Jumpa reaction. Dapat reaction tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada reaction, cuba tuliskan reaction tuan-tuan dan puan-puan. Ada reaction tak? Kat mana reaction? Chat ada. Okay. Was okay. Jumpa tak reaction? Okay, good. Right. Very good. So dah ada reaction. Very good. So itu saja arahan daripada apa? Arahan daripada Zoom. Ya, jadi cuma yang penting mute, start. Lepas itu saja. Okay, chat, reaction. Kalau kita nak berkomunikasi. Okay. Nanti dalam breakout room kita cuma typekan apa yang kita nak bincangkan itu dalam screen salah seorang member dan typekan macam biasa. Okey, buat PowerPoint ke ataupun words ke mana yang kita selesa typekan. Lepas tu nanti baru kita share screen. Okey? Alright? So itu adalah arahan daripada Zoom. Alright? Okay. So, kita nak berkenalan. So, dekat sini ada soalan. Apa soalannya? Soalannya adalah apa perasaan anda dalam menguruskan dokumen dan fail di syarikat ataupun di dalam jabatan? Adakah pemalu, cemas, yakin, tak peduli, jatuh cinta, takut, sedih, bimbang, gembira, penat, terlampau gembira, bahagia, marah, belum buat keputusan, puas, berminat, garang, bosan, kecewa dan lain apa-apa sahaja perasaan. Jadi apa yang kita nak adalah kita nak buat kerja-kerja nak berkenalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pilih satu perasaan tuan-tuan dan puan-puan dan lepas itu kita akan berkenalan. Okey? Kita akan berkenalan. Okey. Jadi saya nak berkenalan dengan semua para peserta. Okey, para peserta. Jadi apa yang kita nak buat adalah saya nak tuan-tuan dan puan-puan sebut nama. Alright, sebut nama, perasaan dan juga berapa lama dah dalam menguruskan fail ini. Ya, kerja di pejabat, berapa lama dah kita menguruskan fail kita. Okey. Jadi siapa dulu ni nak memperkenalkan diri? Tadi dah kenal dah diri akak, nak kenalkan diri you all pula. Okey, so apa kata kita mula dengan Linan? Ya, Puan Linan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Puan daripada lembaga kan? Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak. Dekat mana tu office? Dekat Menara Pelita, Petrajaya Kuching. Oh, Petrajaya. Ya, Petrajaya Kuching tingkat 20. Yang paling atas. Paling tinggi lah ni kan. Okey. Puan di bahagian apa? Pentadbiran? Saya dalam bahagian pentadbiran, bahagian incoming mail. Oh, incoming mail. Jadi ni memang register surat, register dokumen. Wow, okay, very good. So nanti kita berkongsi pengalaman sebab Puan dalam incoming mail. Nanti boleh kongsi pengalaman macam mana menguruskan incoming mail ya. Alright. Okay, apa perasaan tu dalam menguruskan incoming mail, register, buat kandungan fail semua? Terus Rashid. Puas hati lah, gembira juga. Sebab sudah lama saya dalam register incoming mail. Okay, dah lama dah? Dah lama. Okay, pengalaman tu banyak tu. Okay, so terima kasih Puan. Alright, memang asal Kuching ya?
Asal dari Kuching lah. Ya, Kuching. Kuching Sarawak. Okay, alright. Okay, terima kasih Puan. Sama. Okay, kita pergi pula Puan Khadijah. Puan Khadijah apa khabar? Alhamdulillah sehat. Jabatnya di mana? Di Wisma Wanita, Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak di bangunan Wisma Wanita. Wisma Wanita. Di mana Wisma Wanita? Ya di Kuching juga kan? Di Kuching. Okay. Alright. Okay, Puan dalam bahagian mana? Saya Khadijah Mutali Osman. Saya merupakan Head of Admin Section. Oh. Okay. Okay, saya involved dengan filing di Jabatan Wanita lebih kurang dalam tempoh dekat 4 bulan lah. Okay. Sebelum tu Puan? Sebelum buat filing Puan bahagian mana? Sebelum ni saya di Jabatan Ketua Menteri. Saya fully in charge on Anugerah. Then saya transfer ke Jabatan Wanita, baru involve filing lah. Okay, very good. Tak apa, nanti kita akan belajar daripada pengalaman-pengalaman Puan Lina dan semualah ya. Okay, macam mana perasaan Puan? Berpindah daripada Jabatan Ketua Menteri, sekarang dah jaga file pula di bahagian Jabatan Wanita, buat set up file semua. Macam mana perasaan tu? Alhamdulillah, gembira lah sebab saya belajar benda yang baru. Before this, I memang fully involved dengan Anugerah. So, bila transfer ke Jabatan Wanita, benda barulah yang saya belajar. So, saya belajar daripada Cikgu Hatini. Ada peserta kat sini. Dia staff saya. Oh, Cikgu Hatini. Oh, dia jadi mentor lah tu. Okay, very good. So, hari ni pun kita boleh belajar dengan Cikgu Hatini juga. Thank you, Puan. Yes. Okay, so apa kata pula kita dengar Cikgu Hatini pula? Ya, Cikgu. Sila, Cikgu. Okay, Assalamualaikum. Saya Hatini Muslim. Saya daripada Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak. Saya telah mengurus bahagian fail ni selama 6 tahun. Okay. Sebelum ni saya adalah guru jahitan. Apabila pindah dekat Jabatan Wanita, saya diarah untuk mengurus bahagian fail. Memula tu memang saya rasa kekok lah. Memang saya tidak tahu apa-apa pun tentang bahagian fail. Tapi sebab niat kita nak cuba benda baru, kita cuba. Okey, Alhamdulillah dan saya happy kerja yang saya buat sekarang. Okey, jadi perasaannya happy. Dan saya selalu bertanya dengan siapa-siapa pekerja yang ada di office, bertanya macam mana, kalau ada pengalaman saya akan minta dan buat yang sebaik mungkin lah. Okay, very good, very good. Thank you juga dengan Puan K yang ada tegur-tegur, Puan Azah. Oh memang satu tim lah ni ya. Dia orang yang membantu saya. Okay, bagus. So nanti kita akan gabungkan tim ini ya supaya lebih lagi bagus perbincangannya. So nanti bila kita balik boleh buat pembaruan ke ya atau nak tambah baik sistem yang dah ada. Okay? Alright, good. Terima kasih Cikgu Hatini. Saya panggil Cikgu pula kita. Okay, Puan Azah. Sila Puan Azah. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Puan Azah daripada Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak. Saya baru bertugas 4 bulan di Jabatan Wanita Sarawak. Baru juga? Baru bertukar. Sebelum ni saya di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak. Berapa lama dah mengendalikan fail Puan? Dari mula bekerja sebab saya hanya mengendalikan fail sulit di pejabat pengarah. Jadi sekarang masih lagi mengendalikan fail sulit? Saya. Okay, alright. So bagus. So kita akan apa orang kata tu belajar daripada Puan juga macam mana nak mengendalikan fail sulit yang ada. Okay? Allah. Alright, very good. Terima kasih Puan Azah.
Sama-sama. Cik Said tak sampai lagi ya, Hafiz. Bolehkah kita sembang? Cik Said? Mungkin tak apa dengar. Kita mula dengan Vic. Kita pergi pula kepada Vic. Vic. Victoria. Are you okay? Okay, turunkan sikit kameranya supaya kita nampak kamera. Sekarang ni kita nampak atas je. Nampak pencawang elektriknya saja, plug-plugnya. Okay. Sekarang baru nampak mukanya. Welcome Vic. Okay Vic. Vic cerita sikit pasal diri Vic. Cantik sudah. Okay. Saya bertugas di bahagian pentadbiran di unit distrik sama dengan Linan. Okay. Jadi mengendalikan file juga. Mengendali file sejak bertugas lah. Lebih daripada 20 tahun. Wow, lebih daripada 20 tahun. So saya banggalah ada banyak guru-guru dalam sesi ni. Ya. Yang telah pun terlibat dengan file, yang terlibat dengan filing, pengurusan dokumen. Jadi ini adalah real experience. Saya cuma nanti akan meng-guide kita ataupun menjadi facilitator sebab kita kiranya dapat formal lah. Ya, formal sistem ni tu. Tapi dari segi pengalaman, saya tahu tuan-tuan dan puan-puan sangat-sangat expert dah. Okey, jadi kita akan pastikan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan pengalaman tadi, kita letakkan dia dalam perspektif yang betul. Okey? Alright, very good. So Vic, we will see you, okay? So ini kameranya cantik sudah tu. Okay, lepas tu Sandra, are you still driving? Okay, you are in already. Okay, ya Sandra, you are from lembaga juga, right? Ya, sama dengan Victoria dengan Linan. Satu jabatan juga? Ya. Pentadbiran? Actually, ya memang dari dulu, dari mula saya kerja dengan NRB, saya memang bahagian pentadbiran. Tapi since before hari raya tu, saya sudah bertukar unit pergi ke bahagian key in semua report dalam sistem. Saya dah tak pegang file lagi. Tapi tak apa. Tapi tak apa, no problem. Sandra nanti boleh kongsi ya pengalaman Sandra tu kepada tim-tim kita. Right? Sebab bagi saya tak apa, sebab pengalaman tu penting. Ya, ni boleh diturunkan ilmu-ilmu tu pada rakan-rakan kita. Okay Sandra? Okay. So you from home, at home or working from office ni? Dekat office sekarang. Sebab kami kerja setengah hari saja. Okay, no problem. Okay, so ada 3 daripada lembaga setakat ini. Ada 4 sepatutnya kan Puan Siti Aisyah? 1 tak masuk lagi ya? Ya. Okay, tak apa. Ya. Alright, Cik Said masih driving lagi. So, tak boleh kita nampak. Boleh dengar suara ke Cik Said? Boleh. Okay, kenalkan sikit diri Cik Said. Nama saya Saifri Zarul bin Abu Bakar, bekerja di Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak sama dengan Puan Khatijah, Kak Hatini dengan Kak Azhar. Okay. Saya di bahagian sumber manusia. Sumber manusia. Okay. Jadi pengambilan lah ni, pengambilan dan juga pembuangan lah ni, disiplin. Jadi, lebih kurang enggak lah, termasuk kenaikan pangkat semua tu memang bagian orang lah. Okay, jadi Said lah yang jaga ni semua ni. Okay. Jadi terlibat juga dalam pentadbiran file dan pengurusan dokumen kan? Yes, memang ada terlibat sekali. Okay, alright. So tak apa, nanti kita akan berkongsi dengan kakak-kakak kita yang sangat-sangat senior dari segi pengalaman ni ya. Okay. Alright, terima kasih Cik Said. Ya, terima kasih. Alright, so Cik Said still online dengan kita walaupun kita tak nampak muka dia. Tapi yang lain, kita boleh tengok muka each other.
Okey, lagi satu adalah kita secara virtual, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak minum, saya siap bawa air besar ni. Okey, tuan-tuan nak makan, no problem. Dia takkan kacau kelas kita. Don't worry. So, siapa yang tadi bersiaran dari dapur, Puan Azhar, okey, bolehlah grab biskut ke apa-apa saja. Alright, boleh, no problem. Minum, no problem. Okey. Di samping kita ada official rehat kita lah kan. Okay, so don't worry, jangan pula tahan semua kan. So make it as easy as possible. Kita santai-santai. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok cara saya duduk pun sangat santai. Siap bersandar lagi kat sofa. Bukan naik sofa, atas sofa tapi dekat sofa bersandar. Duduk kat lantai lagi. Sebab hari tu saya ada kelas dengan Puan Siti jugalah. 3 hari. Duduk atas kursi sakit pinggang. Lepas tu tengok peserta semua duduk kat bawah, relax je. So saya pun menerai, best pula. So hari ni pun saya gunakanlah juga teknik itu. Okay, alright. So kelas kita akan jadi lebih seronok kalau kita berkomunikasi dan kita ada santai-santai. Are we okay so far? Ada apa-apa soalan? Boleh? Alright. So apa yang kita nak buat lepas ini adalah, yes, walaupun kita di bahagian pentadbiran, bahagian filing, kita masih lagi akan bertemu dengan orang, okey? Dengan orang-orang dan juga pekerja-pekerja yang lain. Oleh itu, kita perlu mesra dengan mereka. Alright, kita perlu mesra dengan mereka. Macam mana kita nak mesra dengan mereka? Ada formulanya untuk mesra. Formulanya adalah GETS. Get mesra. Itu formula dia. Macam mana kita nak mesra? Okay. Supaya orang boleh datang kat kita, boleh bagi kerjasama kat kita. Bila kita nak buat filing dan nak minta mereka hantar file, kita kena dengan mesra dengan semua orang. Jadi formulanya adalah GETS. Apa dia G? Mula-mula kita kena greet semua orang. Apa cara dia? Hello, hi, good morning, assalamualaikum, welcome, apa boleh saya bantu? Itu kita. Di bahagian pentadbiran, di bahagian sumber manusia dan di bahagian file memfile ini. So kita greet. So G yang pertama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dah greet dah melalui chat. Okay, eye contact. Kita kena menunjukkan kita confident, kita yakin, kita tahu apa yang kita buatkan. Dan itu adalah tanggungjawab kita filing ini. Jadi kita kenapa? Bila berkomunikasi, pastikan kita pandang muka, pandang mata. Pelanggan-pelanggan kita supaya mereka tahu bahawa kita berkeyakinan dan kita memberi perhatian pada mereka. Okay, eye contact. E. T, thank you. Sepatutnya mereka ucapkan terima kasih kat kita sebab kita bagi mereka file. Tapi tak apa, kita always thank dia. Terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan, terima kasih kerana memulangkan file. So kita say thank you. Alright? And kita kenapa? Senyum selalu macam dua beradik ni. Senyum selalu. Alright? Jadi macam mana nak senyum? Macam itulah cerianya. So macam mana nak senyum? Kita cuma sebut 3. Right? Bila kita sebut 3 automatik apa? Terserlah senyuman. Alright? Jadi kita nak cubalah macam mana kita nak senyum. Saya nak semua peserta semua sebut apa? 3. Alright, boleh kita try? Okay. 1, 2, 3. Okay, sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebut apa? 1, 2, 3. Okay, fantastic. Bila sebut je 3, terserah senyumannya. Cantik senyuman Puan Atini, Puan Puan Azhar, Puan Sandra. Okay, kita ada peserta baru, Noraliza. Okay, Noraliza. Welcome Noraliza. Dari lembaga ya. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita supaya kita tak mengantuk dan kita sentiasa ada keceriaan, nanti saya akan sebut, okay, beri saya 1, 2,
Perempuan kena jawab. 3. Boleh? Alright, sekali lagi. Beri saya 1, 2, 3. Okey, fantastik. Okey, jadi kita nak praktis, nak senyum lah. Sepanjang hari ni kita senyum aja. Okey, alright. So itu adalah kita punya icebreaker ataupun teaser yang kita akan gunakan dalam sesi kita. Alright. Walaupun kita pakai mask tapi kita tahu orang tu senyum ataupun tidak. Sebab nampak dalam matanya. Betul tidak? Okey. Macam Linan, nampak Linan tu tersenyum tu. Nampak keceriaannya. So sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. 1, 2, 3. Okey. Alright. So kita akan ceria bersama. Okey. Alright. Satu lagi teaser yang kita akan gunakan dalam sesi kita ni tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Saya share screen. Saya share. Ya, apa dia punya ni? Ya, sekejap. Saya stop sharing, salah screen. Okey, saya share. Kita pergi kepada screen yang seterusnya. Okey. Alright. Apa screen seterusnya? Kita punya energizer. Untuk menampakkan kita supaya sentiasa ceria dan sentiasa bertenaga, kita ada energizer. Apa energizer kita adalah, ya kita akan sebut dekat diri kita, we are the best, we can do it, ya we are number one and we can do it. Alright? Caranya adalah kita akan rapatkan tangan ya ke depan dan kita akan buka tangan kita bila kita menyebut perkataan we are the best. Alright? We are number one. We can do it. Alright? Apa perkataannya adalah we are the best. We are number one. We can do it. Alright? So jom kita praktis. Alright? Jom kita praktis. Sama-sama boleh? Alright. So tuan-tuan dan puan-puan, tangan semua rapat ke depan. Okay. Ya, perkataannya adalah we are the best. We are number one. We can do it. Alright? Okay. 1, 2, 3. We are the best. Alright, good. We are number one. Good. We can do it. Alright, sekali lagi. We are the best. We are number one. We can do it. Alright. Yes. Supaya kita sentiasa ceria. Bila kita nak buat apa-apa je, saya akan kata, okay, let's do energizer. Kita akan buat energizer kita, okay? Alright, so insyaAllah kita akan sentiasa ceria dan kita akan sama-sama dapat memastikan satu hari ini kita boleh fokus dan belajar apa yang kita patut belajar. Are we okay? Alright, ada soalan setakat ni? Boleh? Boleh? Okay, bagi saya emotion, bagi saya reaction. Kalau okay, alright. Okay, hati ni dah bagi saya reaction. Okay, Khatijah dah bagi, Triple A dah bagi. Puan Azhar macam mana? Okay, Khairul dah bagi. Alright, Sandra dah bagi. Victoria, macam mana Vic? Alright, Vic, bagi reaction Vic. Okay, Linan, macam mana boleh bagi reaction? Okay, Puan Hartini, jumpa reactionnya. Jumpa reaction dekat sini, bagi reaction. Puan, okay, fantastic. Okay, seronok. Ya, maknanya semua dah tahu dah macam mana nak buat reaction. So, insyaAllah kita pastikan sesi kita semua okay, alright? Boleh? Okay, fantastic, fantastic. Okay, so kita akan continue. Okay. Okay, kita dah ada reaction, kita dah ada energizer. Kita akan continue kepada pengenalan kepada pengurusan record dan dokumen. Okay, kita akan terus pergi kepada modul pertama kita. Okay, kalau ada soalan, boleh chat dengan saya. Okay.
dan juga boleh beri ataupun unmute dan kita akan sama-sama bincangkan. Okey, kita pergi dulu kepada definisi pengurusan. Apa dia pengurusan? Apa maksud pengurusan? Okey, pengurusan dan penggunaan sumber yang paling minima bagi mendapatkan hasil yang optimal. Apa maksudnya? Apabila kita bekerja, kita nak pastikan kita mendapat hasil yang paling optimal menggunakan sumber yang ada. Contohnya, kalau katakan pegawai kita atau bos kita atau sesiapa saja nakkan dokumen, nakkan file, ya. Okey, jadi kita akan kurangkan sumber masa, ya, masa mencari. Ya, kita akan dapat hasil yang segera, yang cepat. Sebab apa? Sebab sistem pengfailan, sistem pengurusan dokumen kita optimal. Fantastic. Alright, itu maksud dia. Alright, itu sebab walaupun kita di bahagian file, di bahagian pentadbiran file, tapi ialah sebahagian daripada bahagian yang sangat penting. Ya, sebab kalau katakan dokumen tadi tidak diurus, tidak disimpan, tidak difailkan dengan betul, dia akan memakan masa yang banyak untuk apa? Untuk mencari sesuatu dokumen apabila diperlukan. Dan mungkin dokumen itu akan hilang. Ya, ataupun mungkin kita tahu kat mana dia disimpan, tapi kalau kita dah tak ada, kita berpindah jabatan, sistem kita akan jadi huru-hara sebab kita seorang saja yang tahu. Tetapi kalau kita ada satu sistem yang semua orang tahu, yang standard dalam organisasi dan jabatan kita, insya-Allah ya pekerjaan tersebut ataupun tugasan tersebut senang untuk dipindahkan kepada orang lain. Sebab maklumlah, tak ada garanti, tak ada jaminan yang kita akan kekal di salah satu jabatan itu forever. Okay? Alright. So management include planning, perancangan, organizing, penyusunan, staffing, kaki tangan, ya, memimpin, ya, leading and directing. Okey, ada kaki tangan yang menguruskan, yang melaksanakan dan mengawal, ya, mengawal, controlling, ya, dalam organisasi untuk mencapai matlamat ataupun target. Alright? Jadi inilah yang penting sebab ia akan mengurangkan kos dan juga pembaziran. Jadi sumber pengurusan kita ada tenaga manusia. Tenaga manusia kita sangat terhad. Ya, kadang-kadang apabila berlakunya orang-orang yang bersara tidak digantikan, orang-orang tukar jabatan tidak digantikan dengan orang baru. Jadi tenaga kita kadang-kadang tenaga manusia itu apa? Sumbernya terhad. Alright? Jadi kita perlu satu sistem yang bagus untuk membantu kita. Ya, sebab kita ada apa? Sumber manusia yang terhad. Ya, sumber pengurusan keuangan. Nak jimatkan masa, nak jimatkan pembaziran. Mesin-mesin yang kita kendalikan, ya, yang dipunyai oleh organisasi yang kita gunakan harus dijaga dengan baik. Alright? Dan diselenggarakan. Peralatan, jadi peralatan secara minima kita gunakan. Kaedah, metod, satu sistem. Ya, sistem yang perlu kita reka bentuk dan kita war-warkan. Kita beritahu pada semua anggota supaya boleh menggunakan dan menerima kaedah kita. Dan masa. Okey, masa yang digunakan dalam melaksanakan sesuatu. Jadi ini adalah sumber pengurusan dan inilah yang perlu kita uruskan di bahagian kita. Tak semestinya kita jadi pengurus saja boleh menguruskan sumber, tapi apabila sumber diuruskan di bahagian kita, ya, di peringkat kita, insya-Allah untuk ke atas itu atau sistem pengurusan yang lebih berkesan mudah dilaksanakan. Jadi pengurusan yang bertanggungjawab bagi mengadakan kawalan secara efisien, ya, dan sistematik ke arah pengwujudan, penyelenggaraan dan pengelupusan rekod. Ini adalah tafsiran ataupun definisi pengurusan rekod. Apa maksudnya? Ya, pengurus yang bertanggungjawab bagi mengadakan kawalan. Kita nak mengawal, ya, pengujudan file-file dokumen-dokumen yang diwujudkan, penyelenggaraan dokumen tersebut dan pengelupusan
rekod tersebut. Kawalan ini termasuk proses penawanan bukti, ya, penyimpanan dan penawanan bukti dan maklumat mengenai aktiviti dan transaksi urusan organisasi dalam bentuk rekod. Alright, kalau dokumen kita hilang, ya, tidak kita simpan, hilang dan tidak boleh ni, kita mungkin kadang-kadang akan kehilangan, akan kerugian bagi organisasi. Contoh, kita Malaysia hilang Pulau Putih. Pernah dengar kan? Pulau Putih yang ada dekat Johor tu, ya, telah diambil oleh Singapura. Kenapa? Kerana Singapura dapat membuktikan ada rekod. Walaupun Pulau Putih itu berada di Malaysia, di perairan Malaysia, tapi kerajaan kita tak dapat membuktikan, ya, bahawa maklumat itu ada. Okey, bahawa kita telah lama menduduki pulau tersebut. Tetapi pihak Singapura dia simpan dokumen-dokumen dia daripada persetujuan, perbincangan, daripada penggunaan lighthouse dia, semua ada dokumen. Jadi bila Mahkamah Antarabangsa tengok Singapura mempunyai dokumen-dokumen dan Malaysia tidak boleh, tak ada dokumen ni. Right? Walaupun itu pulau kita, tak ada. Maka pulau tersebut jatuh ke Singapura. Kerana apa? Sebab dokumen kita tidak dijaga dengan baik, tidak disimpan dan kita tidak mempunyai evidence ataupun bukti untuk membuktikan pulau itu pulau kita. Alright? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau negara boleh kehilangan tanah, boleh kehilangan pulau, apatah lagi organisasi kita. Ya, sebab dokumen tadi penting sebab kadang-kadang ia menjadi bukti evidence untuk sesuatu. Contoh, bahagian sumber manusia. Kalau katakan, ya, pegawai kita mengadu dekat Jabatan Buruh, okey, kalau kita tak ada dokumen mengenai pegawai tersebut ataupun mengenai tindakan yang kita ambil, mengenai tingkah laku dan salah laku mereka, maka mungkin company kita, organisasi kita, jabatan kita akan apa? Akan didenda oleh Jabatan Buruh. Alright? Jadi ini semua penting. Oleh itu, ia perlu disimpan, ia perlu dijaga. Jadi tafsiran rekod juga bermakna, ya, apa dia? Bermakna bahawa rekod tafsiran. Okey. Kita tengok tafsiran dia. Alright. Ya, so bidang pengurusan itu kita dah cerita tadi. So tafsiran rekod pula adalah apa? Apa yang kita nak simpan ni adalah rekod kita. Apa rekod kita? Bahan dalam bentuk bertulis atau bentuk lain yang menjatakan fakta atau peristiwa atau selainnya merakamkan maklumat dan termasuklah kertas, dokumen, daftar, bahan bercetak, buku, peta, pelan, lukisan, gambar foto, mikrofilm, filem sinematograf, rakaman bunyi dan rekod yang dihasilkan secara elektronik tanpa mengira bentuk atau ciri-ciri fizikal dan apa-apa salinannya. Ini adalah dalam Akta 629, Akta Akhir Negara yang menyatakan rekod ni semua benda, semua dokumen. Alright? Yes, semua sama ada bertulis ataupun bunyi ataupun gambar yang menyatakan fakta atau peristiwa yang dirakamkan, ya, dalam organisasi kita. So ini adalah record yang perlu kita jaga, yang perlu kita selenggara dan perlu kita simpan. Alright? Jadi rekod yang diterima secara rasmi atau yang dikeluarkan oleh mana-mana pejabat awam bagi perjalanan hal ehwalnya atau oleh mana-mana perkhidmat awam atau pekerja jabatan awam dalam perjalanan tugas rasminya dan termasuk rekod di mana perusahaan kerajaan yang juga termasuk segala rekod yang pada permulaan kuasa akta ini adalah dalam jagaan atau di bawah kawalan Akhir Negara. Jadi Akhir Negara apabila dia berkaitan dengan penjawat awam, ya,
dokumen tersebut menjadi dokumen rasmi. Apabila jabatan kita ataupun kita sebagai perkhidmat awam mewakili jabatan kita mengeluarkan rekod ataupun surat tersebut, ya, maka ia diklasifikasikan sebagai dokumen rasmi. Alright, dokumen rasmi. Jadi bila adanya dokumen rasmi ini, maka kita tertakluk di bawah Akta Akhir Negara 2003. Okey, yang mempunyai beberapa peraturan mengenai apa? Mengenai dokumen. Alright, saya minum sekejap. Okey, itu adalah definisi rekod. Ada sebarang soalan daripada definisi rekod, tafsirannya? Okey, boleh ya? Okey, ini cuma pengenalan dahulu. Jadi rekod-rekod kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia mesti apa? Dia mesti ciri-ciri rekod kita, dia mesti sahih. Ya. Authenticity-nya, dia mesti asli. Dia mesti sahih. Jadi dokumen tu dokumen asal dan kita simpan. Alright? Jadi seperti yang dimaksudkan, dia adalah asli, telah diwujud atau dikirim oleh pemwujud atau pengirim. Ada pengirimnya, wujud benda itu nyata. Telah diwujud atau dikirim pada masa yang dimaksudkan, ya, semasa operasi jabatan kita. Keandalan ataupun reliability. Reliability ini boleh dipercayai. Ya, surat itu adalah surat yang benar. Ya, ia adalah dokumen yang benar. Rekod yang lengkap dan tepat. Mempunyai maklumat yang tepat dan boleh dipercayai. Keutuhan, integriti. Rekod yang lengkap dan tidak dipinda. Rekod itu tidak diubah. Ya, ia adalah salinan asal. Dan ia dilindungi. Right? Kita tak boleh sepah-sepah lah. Kita lindungi sebab dia ada nilai. Dan kebolehgunaan, usability, dapat dikesan, didapati semula, dipapar dan ditafsir. Dan kemudian memahami transaksi yang wujud dan menggunakan maklumat tersebut. Ya, jadi apa saja rekod ni, adalah mestilah apa yang sampai kat kita tu, ia adalah dokumen yang rasmi, ia adalah yang asli, yang asal, yang ini yang kita nak simpan. Sebab kita tak tahu dalam perjalanan kita yang mengendalikan jabatan kita ini, kadang-kala kita berhadapan dengan undang-undang, ya, dengan masyarakat, ya, dengan orang kata peraturan. Jadi kita mesti boleh menjaga organisasi kita, yang mempertahankan organisasi kita. Alright? Okey, kita tengok pula kitaran hayat rekod. Ya, macam mana dia punya kitaran hayat ini? Jadi rekod ini akan melalui fasa pengujudan. Alright? Pengujudan. Pengujudan ni apa? Ya, adanya dokumen tersebut, munculnya dokumen tersebut, ya, kita terima surat tersebut, ya, macam tadi sahabat kita, ya, dia buat apa? Dia buka surat, dia memfailkan, mendaftarkan surat yang masuk. Itu maknanya wujud. Ya, kewujudan. Ataupun dari jabatan kita apa? Surat menyurat yang keluar, dokumen yang keluar. So wujud satu dokumen, satu rekod. Kemudian kita nak gunakan. Jadi macam mana penggunaannya? Macam mana kita nak ulang penggunaannya? Jadi perlu ada penyelenggaraan. Jadi kita ada perwujudan, penyelenggaraan, penggunaan, dan kemudian penglupusan. Dalam penglupusan dan menghapuskan dokumen-dokumen tersebut. Ya, sebab kalau mengikut akta kita mesti menyimpan dokumen kita sekurang-kurangnya 7 tahun. Alright, penyimpanannya. Kita tak boleh buang dokumen kita ni. Alright. Jadi apa yang berlaku adalah kemudian kita memikirkan sama ada kita nak simpan dokumen ataupun kita nak
lupuskan dia. Jadi itu semua mesti kita apa? Melalui proses akib negara, permohonan kepada akib negara untuk pelupusan. Right? Separuh dokumen tadi disimpan di akib negara. Okey, jadi itu dia punya proses. Ya, kalau kita tengok kat sini kitaran hayat rekod, kita ada pengujutan, ya, pengujutan. So ni kalau sini kita nampak tuan-tuan dan puan-puan ya, adanya dokumen-dokumen wujudnya. Ya, kita buat video, kita buat CD, kita gunakan komputer, kita ambil gambar. Alright, kita WhatsApp. Ya, begitu juga yang bertulis. Dokumen-dokumen yang bertulis. Ya, wujud sudah banyak dokumen ataupun dokumen yang memang ada dalam simpanan kita. So berlaku apa? Pengujudan. Alright, dokumen diwujudkan. Kemudian penggunaan dan penyelenggaraan. Dokumen tadi kita gunakan dia. Alright, yes, kita dipinjam oleh orang file untuk membuat tindakan. Ambil tindakan. Atau orang nak membuat rujukan. Jadi digunakan penggunaannya. Penyelenggaraannya adalah maklumat-maklumat tadi, bahan-bahan yang ada berkaitan dengan pengumpulan, dengan bahagian kita selenggara. Macam mana penyelenggaraan bilik fail kita. Okey, bilik fail kita. Jadi bila ada pengujutan, penggunaan dan penyelenggaraan, timbul yang akhir sekali adalah perlupusan. Okey, perlupusan nilai sementara untuk dimusnahkan. Kalau ada nilai sementara kita simpan, untuk dimusnahkan kita musnahkan. Alright. So dia masuk melalui pengujutan, penggunaan, penyelenggaraan, pengelupusan dokumen dan kemudian penyimpanan di akhir. Alright. Jadi ini adalah apa orang kata tu peringkat-peringkatnya, kitaran dia. Jadi kita dapat kat situ contoh pengujutan dokumen, surat, borang, laporan, memo, terbitan, salinan rekod. Ya, kemudian kita ada pengkelasan. Ya, dokumen tadi kita nak simpan kat mana? Pastinya lah kita mengikut fungsi dan aktiviti organisasi. Kemudian kita buat pengkelasan fail. Ya, kita kelaskan dia. Dia dah ada dah bahagian-bahagiannya. Kemudian kita tengok pula kepada fungsi-fungsinya. Pendaftaran fail tersebut mesti didaftarkan kalau dia belum ada lagi pendaftaran. Kalau dia baru, tak adalah pendaftaran. Kemudian penyediaan indeks. Indeks ini bagi memudahkan kita untuk melihat dengan surat. Right? Ada indeks. Kemudian selepas itu pengendalian mail. Ini adalah pengendalian dan penyelenggaraan. Daftar surat masuk dan keluar. Tapi sahabat kita tadi nyatakan, ya, semakkan dan minit untuk keluar ketua jabatan. Ketua jabatan perlu semak. Dan kemudian kita ada minit, ya, minit-minit, ya, minit-minit file, ya, untuk melihat tindakan yang telah dilaksana. Penghantaran surat keluar, pos, fax, email pun perlu direkod. Kita ada buku daftar untuk merekod suratan dan juga dokumen rahsia rasmi. Tadi ada sahabat kita buat yang file sulit, Azhar. Okey, ada daftar surat rahsia rasmi, merekod suratan rahsia rasmi, kemudian merekod suratan rahsia rasmi yang dikelaskan semula. Okey, kemudian file mengfile. Kita membuka file dan penutupan file. Alright? Itu adalah dari peringkat penggunaan dan penyelenggaraan, ya. Kemudian juga kita simpan dia dalam bilik file. Kita ada prosedur dan amalan registry, ya. Kalau orang nak minta file macam mana, nak pulangkan macam mana, dan juga penggunaan file yang dia nak simpan dalam perhatian ataupun ke IV file tersebut untuk penggunaan mereka. Kemudian kita simpan dia dalam bilik registry. Bilik registry adalah ruang dan peralatan penyimpanan, penjagaan dan pemeliharaan rekod. Alright? Kemudian pengendalian dokumen terperingkat. Ini adalah yang sulit, registry sulit, kabinet bilik besi dan juga bilik kebal. Ini kepakaran Puan Azhar lah tu. Alright? Kemudian tahap pelupusan, mengasingkan rekod yang telah ditetapkan untuk dipindahkan ke Arkib Negara Malaysia,
memindahkan rekod, ya, memusnahkan rekod-rekod yang telah diputuskan musnah, memaklumkan pemusnahan rekod. Alright? Oleh kerana kita adalah agensi kerajaan dan juga jabatan kerajaan, jabatan wanita, dan ada agensi di bawah kerajaan negeri, juga lembaga, okey. Ini adalah agensi-agensi yang berkaitan dengan kerajaan, walaupun kita kerajaan negeri, tapi sistem kita mengikut atau cara ataupun sistem yang diperkenalkan oleh akib negara. Okay? Alright. Okay. Any questions setakat ni? Ni saja ulang apa orang kata tu, ulang kaji supaya kita boleh memahami apa dia, ya, untuk permulaan. Jadi faedah pengurusan rekod, apa faedahnya? Yang pertama, menyokong jentera pentadbiran kerajaan ataupun pentadbiran organisasi, melicinkan penyampaian perkhidmatan, kita boleh dapatkan dokumen dengan cepat dan teratur, meningkatkan produktiviti, bahan pendidikan masa, ya, bahan penyelidikan, kita boleh gunakannya, bahan bukti, ini saya cerita pasal Pulau Putih tadi, mesti ada bukti, ya, menjimatkan kos. Sama juga macam contoh Pulau Sipadan. Pulau Sipadan, ya, dituntut oleh Sabah dan oleh Filipina. Tapi Malaysia dapat mengekalkan Pulau Sipadan kerana telah terbukti, ya, dokumen-dokumennya membuktikan bahawa Pulau Sipadan berada dalam kawasan kerajaan Malaysia. Jadi kita boleh selamatkan pulau-pulau kita. Okey? So itu adalah kes yang besar lah sebenarnya. Alright, so ini adalah faedah pengurusan rekod. Okey, ada soalan tak setakat ni? Okay, are we okay? Ada soalan setakat ni? Laju saya terangkan tu. Itu sebab itu adalah apa? Pengenalan sahaja. Okay, pengenalan sahaja. Jadi apa kita nak buat adalah, ya, kita sekarang ni pukul berapa? 10.21. Jadi sebelum break, kita nak buat aktiviti. Aktiviti pertama kita. Alright? Aktiviti ini dinamakan sebagai number game. Jadi apa yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan buat adalah, dah buka dah nota yang Aisyah bagi dekat komputer kita? Dah buka nota dah? Boleh tengok nota? Okey, so sekarang ni apa kata tuan-tuan dan puan-puan buka nota tersebut, pergi ke muka surat yang ada nombor-nombor ini. Kita nak buat aktiviti ni. Okey. Ya, kita nak buat latihan number game. Latihan nombor 1. Muka surat ini. Okey. Tuan-tuan puan-puan jumpa tak muka surat tu? Jumpa tak? Dekat skrin? Dah buka? Mungkin handphone tak berapa nak jelas lah, tak besar skrinnya. Yang guna saya dah. in space. Linan, kenapa Linan? Saya tak ada nota tu. Dekat mana cari? Oh, dekat chat. Dekat chat. Chat. Kita pergi masuk chat. Okey. Okey, tak jumpa tak apa, pergi chat. Dekat first chat. Chat yang pertama. Okey, dah nampak tak? Nampak skrin saya? Saya bawa saya punya ni. Nampak tak ni? Triple A training. Nota peserta. Yes. Okey, cuba download yang tu. Cuba klik tu download. Semua klik, download. Okey, dah download dah. Kemana ni? Download, kita cuma tekan aja klik tu download tu, tekan klik tu download. Tak dapat pun. Tak dapat? Okey, saya pakai cuba. handphone dapat. Ya, Vic boleh Vic? Kan ada arrow tu kan? Ada anak panah ke bawah tu. Kalau pakai handphone dapat. Ada kalau pakai handphone. Cuba. Nanti saya buat. Nanti saya buat juga. Saya pun sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan buat. Nanti ya, saya gunakan handphone saya.
Handphone kita kena masuk. Yang ni download benda tu. Boleh? Dapat tak? Okey. Okey. Sekejap ya. Okey. Mary. Alright. Dapat kalau Dapat untuk nyuruh download apa nama itu? Dokumen. Dokumen. Download. Kita pergi dekat chat.